Pengurusan jenazah atau lebih dikenali sebagai mayat merupakan satu kewajipan bagi orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah dan wajib disempurnakan sebelum jenazah itu dikebumikan. Bahkan dalam anutan lain sekalipun, pengurusan jenazah adalah sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Salah satu perkara yang termasuk dalam pengurusan jenazah ini adalah upacara terakhir. Upacara terakhir ini berbeza mengikut anutan dan budaya si mati. Sebagai satu penghormatan terakhir untuk orang yang telah mati, bagi si mati yang beragama Islam, adalah kewajipan bagi orang yang hidup melakukan 4 perkara fardu terhadap si mati. Kefarduan tersebut adalah memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, solat jenazah dan mengebumikan jenazah. Kefarduan ini dilakukan mengikut urutan dari memandikan jenazah hinggalah kepada proses pengebumian. Bagi si mati yang bukan Islam pula, upacara terakhir adalah mengikut anutan dan kepercayaan masing-masing. Namun, masih tidak lari daripada penghormatan terakhir kepada si mati yang harus dilakukan dengan penuh rasa hormat. Jenazah haruslah dikosongkan perutnya. Tangan kiri menekan perut si mati dengan sedikit kuat untuk mengeluarkan najis-najis yang berbaki agar tidak lagi keluar ketika kafan nanti. Kemudian, dibaringkan mayat dan orang yang memandikan mayat hendaklah memakai sarung tangan atau membalut tangannya dengan perca kain, kemudian membasuh kubul dan dubur dan membuang perca kain atau sarung tangan itu. Setelah tubuh mayat telah dibersihkan, mayat itu perlulah diwudukkan. Setiap basuhan wuduk dibuat 3 kali berserta dengan membersihkan mulut dan juga hidung. Setelah itu, mandian dimulakan daripada bahagian sebelah kanan, bermula daripada leher hinggalah ke bahagian kaki. Lepas itu, diangkat sedikit badan mayat dan meletakkan dalam keadaan mengiring ke arah kiri, lalu dilalukan air bahagian kanan belakang mayat dari bahu hingga ke kaki. Kemudian, diiringkan badan ke arah kanan, lalu dibasuh pula bahagian belakang sebelah kiri. Semua ini dikira sebagai satu mandian. Diharuskan untuk mengulang basuhan ini untuk kali kedua dan ketiga dan diletakkan sedikit kapur barus. Bagi penyediaan kain kafan jenazah wanita, jumlah kain kafan adalah sekurang-kurangnya 5 lapis. 2 lapis untuk pembungkus atau pembalut biasa, kemudian ditambah 1 lembar baju, 1 lembar kain sarung dan juga 1 telekung. Ukuran kain pembalut untuk jenazah wanita adalah sepanjang 2,5 meter. Kain ini haruslah disediakan sebanyak 2 lapisan. Seterusnya adalah penyediaan 5 utas tali. 5 utas tali ini hendaklah diambil daripada kain yang telah digunting tadi.
Dan seterusnya ialah lapisan kain sarung ataupun dipanggil juga kain kembat. Kemudian, ukuran bagi kain sarung adalah sepanjang 2 meter suku. Langkah pertama, kita hendaklah menyusun atur 5 utas tali untuk bahagian kepala, dada, punggung, lutut dan juga hujung kaki. Seterusnya, hamparkan pula kain pembalut yang telah disediakan tadi sebanyak 2 lapisan. Lapisan yang seterusnya ialah lapisan baju bagi wanita. Manakala lebihan daripada kain tadi dijadikan sebagai baju. Setelah menghamparkan kain-kain yang telah dipotong, selanjutnya hamparkan kampas, kemudian taburkan kapur barus, serbuk cendana dan minyak wangi di atas kapas tersebut. Kemudian, pakaikan kain sarung pada jenazah dimulakan pada bahagian kiri jenazah. Setelah kain sarung dipakaikan, seterusnya ialah baju jenazah. Langkah seterusnya ialah memakaikan 2 lagi helai kain pembalut bagi jenazah wanita. Seterusnya, ikat dengan ikatan hidup pada sebelah kiri jenazah tali-tali yang telah disediakan tadi, iaitu pada bahagian kepala, dada, punggung, lutut dan juga hujung kaki. Setelah jenazah dikafankan, jenazah haruslah disolatkan. Dalam perkara meletakkan jenazah, ketika menyembahyangkannya adalah disyaratkan jenazah itu diletakkan di hadapan imam. Jika jenazah itu lelaki, maka afdal meletakkan kedudukan kepalanya di bahagian belah kiri imam dan kedudukan bahagian kakinya di bahagian belah kanan imam. Jika jenazah itu perempuan, maka afdal meletakkan kedudukan kepalanya di bahagian belah kanan imam dan kedudukan kakinya di bahagian belah kiri imam. Setelah jenazah disembahyangkan, jenazah akan dikebumikan. Ketika memasukkan jenazah ke dalam liang yang digali dengan dihulurkan bahagian kepala terlebih dahulu, orang yang memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur disunatkan membaca niat dan doa. Dalam pada masa yang sama, jenazah hendaklah diletakkan secara mengiring. Buka ikatan pada bahagian kepala jenazah. Setelah selesai diletakkan jenazah di dalam liang, tutup liang itu dengan papan atau seumpamanya.
Apabila selesai mengebumikan jenazah, sunat membaca talqin sekiranya jenazah seorang yang berakal dan baligh ataupun jenazah yang gila. Namun sebelum menjadi gila, dia adalah seorang yang berakal dan baligh. Membaca talqin sesudah dikebumikan jenazah sesuatu yang amat baik. Sebagai penutup, tugas menguruskan jenazah hukumnya ialah fardu kifayah. Jika sebahagian masyarakat Islam sudah lakukan, maka terlepaslah masyarakat tersebut daripada dosa. Tetapi, jika mengabaikannya, maka seluruh masyarakat berdosa. Dalam menguruskan jenazah, maka perlulah kita ketahui bahawa ada 4 perkara penting, iaitu mandi, mengkafankan, solat dan mengebumikan jenazah. Kepada mereka yang menguruskan jenazah, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran yang hebat. Apakah fadilat kepada orang yang menguruskan jenazah? Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memandikan jenazah lalu disembunyikan keaiban jenazah itu, maka diampunkan untuknya 70 dosa besar. Selain itu, sesiapa yang mengkafankan jenazah, Allah SWT akan memakaikan untuknya pakaian daripada syurga. Ia bukan sekarang, tetapi selepas individu itu meninggal dunia. Mereka yang melakukan solat jenazah pula akan mendapat ganjaran pahala sebesar gunung Uhud bagi yang mengiringi jenazah ke kubur. Maka individu itu akan mendapat satu lagi pahala sebesar gunung Uhud. Ia sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melayani jenazah orang muslim kerana iman dan ikhlas, turut solat jenazah bersama-sama dan menyelenggarakan pengundiannya sehingga selesai, maka orang itu akan pulang membawa pahala 2 qirat. 1 qirat kira-kira sebesar bukit Uhud, dan siapa yang mengikut solat jenazah sahaja kemudian dia pulang sebelum dimakamkan, maka orang itu pulang membawa pahala 1 qirat. Riwayat Al-Bukhari dan Sunan An-Nasai. Bagi mereka yang menggali kubur, dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggali kubur untuk jenazah, kemudian dia masukkan jenazah tadi ke dalam kubur, maka pahalanya akan mengalir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.